Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar para penonton sekalian? Semoga anda semua sihat walafiat. Kita sekarang berada di ambang Syawal. Di ambang Syawal. Selamat kembali ke forum Salam Ramadan kita yang terakhir. Dan insya-Allah semoga anda semua sihat walafiat. Terima kasih kerana selalu bersama kami di forum ini dan kita harapkan para jemaah yang berada di luar sana semuanya dapat terus beribadah dengan baiknya. Walaupun dah kita sampai pada hujung Ramadan ni, kita sprint lebih sikit insya-Allah ya. Baiklah, bersama kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Rosli. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat ya. Ustaz merupakan pendakwah bebas ya di Singapura dan Ustaz mempunyai At-Tafsir Education Ustaz ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz dah makan? Belum. Saya dah makan dah, sahur. Oh, sahur. Sahur tapi lain. kira nak ujung-ujung ni kan dia rasa nampaklah makanan-makanan yang dekat kedai tu macam selera gitu Ustaz. Betul. Terus macam keimanan tu macam tergugat sikit. Tergugat sikit, bukan sikit Ustaz, banyak. Banyak. Itulah pada hari ini insya-Allah saya ada beberapa soalan untuk Ustaz. Lagi sekarang kita berada di hujung Ramadan ni. Betul. Kalau Ustaz nampak orang dah mula untuk buat persiapan untuk Syawal. Perkara yang baik masya-Allah. Yeah. Dan juga sekarang juga sedang kita mencari Lailatul Qadar. Mencari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita berqiyamul lail dan sebagainya. Baiklah Ustaz, dalam kita dah melalui Ramadan tu yang banyak ni, bagaimana sebenarnya Ramadan tu dapat mengubah kita menjadi orang Islam yang lebih baik atau lebih beriman atau bertakwa? Okey, boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So, menjawab daripada soalan tadi, pertama sekali perlu kita faham bahawasanya di antara yang paling penting sekali ataupun amalan yang paling utama sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu ataupun umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini ada kata la'alla, maknanya adanya pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tattaqun, kalian ni menjadi orang yang bertakwa, especially dalam bulan Ramadan. Jadi di sini disebutkan kata tattaqun di sini, agar bertakwa. Apa itu takwa? Adalah kita mempunyai usaha ataupun kekuatan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, sebetulnya bila kita berpuasa, dalam berpuasa kita mengelakkan diri untuk berbohong, mengelakkan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita ditekankan untuk menolong orang lain, kemudian adanya sedekah, kemudian ada qiyamul lail, kemudian kita membaca Al-Quran lebih lagi. So semua ini adalah di antara amalan-amalan yang boleh menaikkan keimanan. Bila sudah naik keimanan, maka ketakwaan pun akan naik. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia, akan menunjukkan dia jalan keluar daripada segala masalah. Apa sahaja masalah yang dia ada, Allah akan berikan dia jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki lebih lagi daripada mana-mana. Jalan yang tak disangka-sangka. Tak disangka-sangka. Tak sangka Ustaz, tiba-tiba saya dapat kuih. Bulan Ramadan ni? Ya Allah, bulan Ramadan jangan cakap Ustaz. Masalah dia dapat time kuih tu time pukul berapa Ustaz? Itu yang menggugat keimanan. Kan? Dapat kuih pukul 3, pukul 4. Kalau dapat kuih 6.50 ke, betul-betul nak masuk maghrib 7 minit pun boleh lah. Tapi
Tapi kalau macam dapat pagi-pagi tu jangan Ustaz. Habis zuhur je. Hari itu menggugah. Jadi contoh seperti tadi kan. So maknanya Allah Subhanahu Wa Taala didik kita agar menjadi orang yang bertakwa. So daripada masalah-masalah pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita penyelesaian keluar. Kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan ni adalah kita bagi sebagai tadrib ataupun sebagai latihan bagi diri kita. Latihan agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih baik. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita Ramadan yang lepas, tahun lepas. Dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita untuk hidup dan melalui Ramadan tahun ini, kita kena tanya diri kita. Allah berikan kita usia yang lebih panjang dibandingkan dengan orang lain. Betul. Sebab tak semua orang yang dapat jumpa dengan Ramadan ini Benar Ustaz. dibandingkan Ramadan lepas. Betul? Ni ada satu saya teringat berapa hari? 2-3 hari sebelum Ramadan. Muazzin masjid kita ada kawannya meninggal dunia. Muda lagi. Jadi kita tak boleh sangka. Jadi kalau kita kena tanya diri kita ni, Allah dah berikan kita umur lebih lagi untuk jumpa Ramadan ni. Sekarang tanya diri sendiri. Apakah kita Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan kita yang lepas? Kita punya amalan Ramadan ini apakah lebih daripada Ramadan lepas? Diri kita Ramadan ini lebih baik ke daripada Ramadan lepas? Sifat kita, perangai kita, percakapan kita, ibadah kita lebih lagi tak daripada Ramadan lepas? Kalau kita jawab dalam hati, kalau kita rasa sama sahaja, apa bezanya? Apa gunanya Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita lebih lagi dibandingkan orang lain yang tak berjumpa pada Ramadan ini? Apa faedahnya? Jadi perlu kita tengok diri balik. Muhasabah lagi. Kita tengok lagi. Tingkatkan amalan. Kalau sifat masih ada yang kurang, masih ada rasa sifat dengki, masih ada rasa iri hati lagi, masih lagi kurang ibadah lagi, kurang baca Al-Quran, ya tambah. So make sure kita punya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Itu yang kita nak sebetulnya. Menjadi orang yang lebih baik daripada semalam sebetulnya. Jadi pun kita mengharapkan agar Ramadan tahun 1443 itu lebih baik daripada Ramadan yang sekarang kita lalui. Aywa. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah daripada segi intipati la'allakum tattaqun tu. Jadi agar kita bertakwa tu bukan hanya setakat kita melihat pada amal-amal fizikal tapi juga kerohanian kita tu agar terbina. Ustaz, betul. Syukran Ustaz, satu penjelasan yang baik tentang macam mana Ramadan tu sepatutnya dapat mengubah kita. Alhamdulillah. Baiklah para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dengan kita pada hujung Ramadan ni ya, dengan perasaan kita gembira untuk menyambut Syawal dan juga bulan-bulan yang lain. Selepas Syawal kita ada Zulkaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Betul. Kita pasti bila dalam Ramadan ni kita penuh dengan semangat nak beramal. Lagi-lagi di hujung-hujung Ramadan ni dengan kita nak mencari Lailatul Qadar. Dan kita harapkan kita dapat beramal pada malam tersebut yang mana ia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana saya selalu tekankan pada jemaah bila saya menyampaikan kursus fiqh Ramadan. Kan ayatnya yang kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang semua tengok alfi syahr tapi tak tengok khairunnya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah Ta'ala pasti akan beri kita lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Dan Ustaz, yang saya nak tanya tu soalan tu, apakah kunci agar kita dapat terus kekalkan semangat Ramadan selepas Ramadan? Walaupun sedikit lah. Mungkin nak dapat semangat 100% tu taklah. Betul. Takut nanti dia dah burn out time apa? Betul. Time Hari Raya. Hari Raya seminggu tu. Tapi pun suasana lain kan? Ya, suasana sangat-sangat beza. Suasana makan, minum, bergembira dan sebagainya. Kuncinya yang paling utama sekali adalah kata istiqamah. Ataupun dalam bahasa English kita panggil sebagai consistent. Bahasa Melayunya kita panggil sebagai terus menerus ataupun dawam. Bahasa Cinanya tak ada. Saya tak tahu.
Okey. So Bahasa Tamil saya nak belajar nanti. Saya tanya kawan-kawan jemaah-jemaah apa ni Indian Muslim mana tu diorang ada perkataan ni istiqamah kan. Saya cuma tahu masjid tu je lah. Masjid apa? Istiqamah. Masjid Istiqamah, betul juga. Tak boleh, ni Masjid Mutakin. Saya. Okey, so kata istiqamah. So itu di antara salah satu kunci penting setelah Ramadan, dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Maknanya terus menerus. Dan ini termasuk daripada sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulnya. So itu yang dinasihatkan juga untuk terus beristiqamah. So terus, dia bukan maknanya bulan Ramadan kita kena tarawih. Kita buat tarawih kan. Luar Ramadan nak tarawih juga. Salah, bukan maksudnya itu. Maksudnya amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, yang contohnya satu hari kita baca satu juzuk contohnya daripada Al-Quran. Cuba setelah Ramadan, cuba juga satu hari satu juzuk. Yang tadinya dalam bulan Ramadan makan kurma. Luar Ramadan, kurma tak ada. Tak makan kurma lagi. Pasal kurma tu saya teringat. Ada satu hadis yang Rasulullah kata satu amal yang terbaik itu adalah al-halul murtahil. Yes. Orang yang dah selesai baca Quran dia ulang balik. Betul. Oh, kita tu amalan yang baik ya. Yes, dia terus menerus. So itu pun sama macam tadi. Dalam Ramadan, makan kurma dan lain-lain. Tapi dalam Ramadan, rumah tak ada kurma, tak ada madu, tak ada benda-benda yang tadinya sunnah yang ada dalam bulan Ramadan yang tadi dikerjakan. Contohnya begini Ustaz. Ustaz, kalau saya ada buka kedai nasi lemak contohnya. Kemudian untuk Ustaz, saya kasih dengan otak-otak sekali. Nasi lemak apa semua, kacang, ikan bilis, kemudian nasi, sambal Ustaz, dengan lapar. Dia punya description dengan nasi sambal Ustaz. Timing salah Ustaz. Dengan otak-otak sekali. Dengan otak-otak. Ana kasih otak-otak ni, ana selalu kasih selama 1 bulan. Happy lah. Anta datang setiap hari, ana kasih macam gitu. Mesti adanya. Mesti ana kasih. Tapi setelah 1 hari setelah 1 bulan tu, semua ana kasih macam biasa. Tapi otak-otak ana tak kasih. Anta tanyakan dengan ana tak? Mesti saya akan persoalkan kenapa otak-otak ni tak ada. Kalau hari kedua jadi benda sama, saya akan tanya lagi. Begitu juga dengan amalan Kalau kita. hari ketiga, saya tak tanya, saya tak datang terus. Tak datang terus. Tak, sebab tak ada otak-otak. Kan? Yang tadinya special, special, dihargai dan lain-lain. Tapi ketika setelah 1 bulan je, mana yang tadinya ada ni. Begitu juga amalan kita. Dalam Ramadan, kita kasih ini, ada qiyamul lail, kita ada baca Al-Quran, kemudian kita puasa, kemudian kita solat-solat sunat, kemudian kita buat amal jariah, kita bantu orang fakir miskin dan lain-lainnya. Tapi dalam luar Ramadan, ada tak? Masih tak buat lagi tu, qiyamul lail tu. Allah Subhanahu Wa Taala dah latih kita 30 hari. 29 hari, 30 hari. Allah dah latih untuk qiyamul lail. Adanya qiyamul lail. Kemudian berpuasa, tahan nafsu, tahan diri kita. Kemudian percakapan Allah. Kemudian daripada sedekah lagi. Semuanya ada tadrib sebagaimana yang tadi yang poin pertama. Tapi masalahnya ketika dah dilatih selama 30 hari, tak cukup ke untuk jadikan ia sebagai suatu habit? Bila contohnya ada orang ada habit yang buruk. Dia tak mungkin 1 hari, 2 hari dia lakukan terus jadi habit. Betul. Dia akan ambil masa. Ya. Lebih kurang 30 sampai 40 hari. Betul. Dia selalu lakukan baru jadi habit. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita madrasah Ramadan, iaitu 30 hari. Tak cukup ke untuk jadikan ia sebagai suatu habit dalam kehidupan kita seterusnya? Yang itu yang perlu kita tekankan. Perlu kita lihat kembali lagi. So, apa yang Allah SWT dah ajarkan, Rasulullah SAW dah ajarkan dalam bulan Ramadan, daripada segi doa-doa dan sifat, kepribadian, akhlak, amalan dan lain-lainnya, kita lakukannya di luar Ramadan. Itu yang dipanggil sebagai istiqamah. Dia tak semestinya banyak tu Ustaz. Walaupun sedikit pun jadi. Asalkan terus-menerus. Dan saya nak tekankan, bukan banyaknya, tapi adalah dia punya quality. Kualitinya. Dalam surah Al-Mulk pun ada. Ya, betul. Ayat kedua kan? Yes. So, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan Untuk aktsaru. tak katakan aktsaru amala, bukan nak test berapa banyaknya amalan. Tak, berapa baiknya amalan, quality tersebut. So it's always about quality dibandingkan dengan quantity. But of course, saya tak boleh menafikan kalau adanya quantity dan quality together. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik, of course. Yes. Tapi sebaiknya kita ambil yang ahsan, maknanya yang quality tersebut. Jadi kalau di luar Ramadan, kita tak boleh sama dia punya situasi dalam bulan Ramadan. Tak apa, ambil sedikit tapi make sure quality-nya bagus untuk diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saya rasa di antara kunci macam mana kita nak jadikan Ramadan kita sebagai suatu madrasah bagi kehidupan kita seterusnya. Syukran Ustaz. Ini teringat apa ni, berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau seorang hamba tu dia melakukan amal dan dia apa ni detail. Yes, dia detail, kira yutqinahu, makna dia betul-betul pastikan kualitinya terjaga. Mungkin dia ada orang yang apa QC QC? Boleh tak kita panggil orang QC amal kita? QC quality check. Quality check. Macam contoh kita nak solat kita mungkin dah lama solat dah 50 tahun 60 tahun kita panggil ustaz tolong checkkan saya punya rukuk atau saya bacaan. Oh, boleh bagus. Itu bagus. Jangan malu-malu umur 60 tahun 50 tahun, sebab kita nak menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berikan kualiti yang baik. Begitu juga kalau kita nak kasih hadiah kat manusia pun kita akan check dulu kan. Yalah. Bila nak kasih hadiah dengan orang, takkan kita kasih ni tak payah lipat lah, tak payah gosok lah, kasih je. Tak, kita nak kasih yang terbaik pun. Kalau boleh nampak cantik. Tu, kalau boleh itu di hadapan manusia. Otak-otak tadi tu ya betul cantik. Ya, cantik ya. Teringat pula otak-otak patah balik. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena berikan yang terbaik sebetulnya. Ya. Masya-Allah. So kita harapkan agar kita dapat teruskan, masih ada lagi masa peluang, masih ada lagi selagi hayat dikandung badan, kita pastikan amalan kita tu bertambah kualitinya. Jangan hanya setakat tambah kuantiti solat sunat, solat lepas tarawih. Lepas Ramadan tarawih kan 20 rakaat, nanti dia buat tahajud 20 rakaat tapi kualiti tak ada pun susah juga saya. Betul. Masya-Allah. Jadi para jemaah dan rahmatullah sekalian, itulah berkenaan dengan istiqamah, kunci untuk kita teruskan semangat Ramadan di luar Ramadan. Makna Ramadan ni 1 bulan, nanti kita nak tempuh lagi 11 bulan tu dengan semangat yang masih membakar tu, insya-Allah lah dia akan bantu Ustaz. Tapi penting jugalah Ustaz kalau kita nak tahu apa tips-tips yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, yang simple-simple untuk kita semua, untuk para jemaah yang menonton. Macam mana kita nak ada istiqamah, kekal. Tips untuk kita kekal istiqamah. Okey. Yes, walaupun di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan sendiri. Okey, boleh. Saya boleh berikan mungkin 3 tips. Iaitu yang pertama adalah suhbah. Suhbah sama kata sahabat. Suhbah maknanya persahabatan ataupun mempunyai orang-orang yang baik di sekeliling kita. So di sini kawan pun main peranan Ustaz. Kawan main peranan sangat. So maknanya orang di sekeliling kita ni main peranan. Kalau mereka orang yang rajin solat, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang di sebelah kita ataupun yang kawan-kawan rapat kita malas ibadah, maka kita pun akan malas ibadah. So ini yang pertama adalah tentang suhbah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pun banyak sekali tentang persahabatan. Betul. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersahabat dengan orang yang baik, orang baik-baik. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar Khattab dan lain-lainnya. So di sini suhbah itu di antara perkara yang penting dalam cara untuk mendapatkan kekekalan dalam istiqamah. Kemudian yang kedua adalah hadaf, target, tujuan. Tujuan saya pada hari ini saya nak buka lah. Itu tujuan yang baik Ustaz. Tujuan yang baik Sebab kalau tak buka boleh pengsan Ustaz. Betul. Lambat-lambat pun makruh kan. Lambat makruh juga betul. So hadaf tu penting. Maknanya target, kita punya goal ni apa dalam kehidupan kita.
Ataupun dalam, kan biasanya every time bila kita masuk New Year kan kita ada New Year resolution. Oh. So sama juga, don't forget, Ramadan pun, setelah Ramadan ni ada resolution. Allah dah latih ini, aku nak jadi orang yang lebih baik. Macam mana aku bersikap dalam Ramadan, aku nak bersikap itu juga di luar Ramadan. Hadaf tu penting, Ustaz. Kalau seorang itu tak ada hadaf, maka susah. Dia kira setakat bulan Ramadan ni macam just passing by gitulah. Betul. Berlalu begitu sahaja. Betul. Sama Ustaz. Kalau macam nak main game ke, nak main bola ke, nak main apa, sports ke apa semua, mesti ada hadaf dia. Yelah, nak skor berapa. Betul. Kan, nak sampai raket orang tu patah ke. So macam gitu. Kalau contohnya main bola tak ada hadaf, main tengah-tengah gitu-gitu je, tak ada, yang dia tak nak skor, yang ni tak nak skor. Tak ada Tapi hadaf. apa dia punya tujuan dia kalau macam gitu? Tujuan nak menang, dapat duit. So at least ada dia punya natijah dia punya hasil dia. Tapi untuk dapatkan hasil perlu ada hadaf yang baik. Oh, kira kalau nak dapatkan taqwa yang mana di hujung ayat Baqarah tu, Yes. kita perlu letaklah kita punya Hadaf. target kita. Hadaf kita apa sebetulnya? Dia tak semestinya menjadi orang yang baik terus, yang tadinya orang yang macam gini terus 180. Terus dia jadi orang Backflip. ini. Tak, Bukan backflip bukan backflip Ustaz. Salah. Yang kan backflip tadi. Flip flop. Flip flop selipar. Itu selipar, Ustaz. Selipar betul. Entahlah macam mana. Tak terus berubah gitu. Dia tak semestinya terus berubah. Tak. Tapi kita merubah pelan-pelan, tapi ada hadafnya. Contohnya, tahun ini yang tadinya tak tahu nak baca Al-Quran, masih Iqra' lagi ataupun belum start Iqra'. Okey, tahun ini hadaf saya adalah boleh baca Al-Quran. Itu menjadi suatu perubahan yang sangat besar. Yang penting kena ada hadaf dia. Kalau tak ada hadaf, kita hidup begitu je lah, Ustaz. Tak ada tujuan, tak ada benda yang kita nak raih. Itu menjadi satu masalah. So yang kedua bagi saya adalah hadaf. Kemudian yang ketiga, ada hadaf, ada suhbah, tapi tak ada disiplin. Sama juga, Ustaz. Tu juga. Disiplin. Ada target tapi dia tak disiplin nak capai target pun Betul. tak akan capai. Disiplin. So, tiga-tiga ni main peranan yang sangat besar. So, saling tolong-menolong. So, kalau kita disiplin, tapi suhbah tak ada yang nak tolak kita. Sebab kita, manusia kadang-kadang ada al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kadang-kadang buat taat, kadang-kadang maksiat. Nah, yang suhbah ni yang akan menolong kita juga, membantu kita. Yang tadinya kalau kita, iman kita lemah, jomlah kita baca Al-Quran, jomlah kita pergi qiyam, jomlah suhbah. Kemudian hadaf pun main peranan juga. Kita ada disiplin, kita ada kawan, tapi hadaf tak ada, tujuan tak ada, sama juga. Jadi tiga-tiga ni ada kaitannya masing-masing. Semuanya main peranan besar. Masya-Allah, peranan ya. So ini tiga perkara yang sangat penting untuk kita hafalkan, dan kita ingatkan dan kita amalkan, insya-Allah. Baiklah, para jemaah, kita rehat seketika. Kita akan bertemu selepas ini, insya-Allah, dan jumpa anda nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Rahmatullah. Sebab ni bulan penuh rahmat ya. Jangan risau, Ustaz. Bukan kita mengharapkan. Terkejut ya. Terkejut juga, Ustaz. Terkejut ya. Selamat datang ke Rahmatullah. Selamat kembali ke Rahmatullah. Tu kalau saya start kelas kat masjid begitu, Ustaz. Kalau masuk masjid kan tempat kita minta Allah Taala bukakan pintu-pintu rahmat. Betul, Jadi selamat kembali ke Rahmatullah dengan bangganya saya sebut. Masya-Allah. Nasib baik pak cik tak datang. Kena Pakcik Rahmat. Baiklah para jemaah dirahmati Allah sekalian, kita sambung segmen kedua dalam forum Salam Ramadan kita yang terakhir pada bulan ini, insya-Allah. Baiklah, ada soalan, Ustaz. Saya nak tanya. Bukan saya nak tanya, saya dapat soalan. Pukul berapa yang soalan? Pukul berapa Dia yang lepas lah.
Dia bukan pukul dia minggu yang lepas. Lepas. Okey. Sebab kita dah mula dah nak masuk Qiyamul Lail ni kan. 10 hari terakhir. Yes, true. Soalannya, Ustaz, saya tahu fadilat Qiyamul Lail. Dia tahu. Tapi saya dah set alarm, saya tak bangun, Ustaz. Macam mana? Wah, soalan baik. Jalan keluar ni, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tengok daripada soalan tadi tu Ustaz Muslim, dia sebetulnya nak bangun tu untuk Qiyamul Lail itu bukan suatu masalah sebetulnya. Masalah dia adalah sebelum Ramadan pun kadang-kadang orang ada masalah dengan bangun subuh. Sama juga kan. Timing dia lebih kurang sama je. Aduh. Cuma Qiyamul Lail ni dia sebelum azan subuh je. Ya. Kan boleh sampai sebelum azan subuh kan? Betul. So beza sedikit pun. Kan? Itu masalah dia sebetulnya. Jadi bila kita nampak subuh jadi suatu waktu yang lain, Qiyamul Lail waktu yang lain. Betul? Tapi kan Qiyamul Lail boleh dilakukan sampai sebelum azan subuh. Betul. Jadi maknanya hanya perbezaan minit saja pun sebetulnya. Tak sampai berjam pun. Dia minit saja. Of course lah, yang kalau nak cakap afdal pun, dia tak adalah sampai betul-betul nak azan subuh baru ni. Okey. So kalau di sini saya faham. Alarm tu maknanya untuk zaman sekarang untuk sekarang ni nampak macam alarm tu bukan macam orang-orang dulu. Orang-orang dulu alarm sekali je, Ustaz. Apa alarm? Tak, maksudnya alarm clock tu. Satu je. Dia akan bunyi sekali gitu je. Kan dia akan pakai alarm clock. Macam untuk sekarang kita ada handphone. Betul. Jadi kalau alarm clock orang-orang dulu, dia akan set timing sekali, bila bunyi dia tekan, dah dia akan mati. Orang dulu akan bangun. Tapi kebanyakan sekarang kita pakai handphone. Betul. Bangun pukul berapa? Contohnya nak letak pukul 2. Kita nak solat contohnya pukul 3. Pukul 2 kita dah letak 2.5 minit, 2.15, 2.30, 2.40, 2.45, 2.50, 3. Yang pukul 3 tu nanti kita bangun. Tapi setelah kita melalui beberapa banyak alarm yang bukan kita je yang takut yang terakhir tu saat dia tutup, dia bangun 5.30. Macam mana experience dia? So itu di antara cabaran-cabaran lah sebetulnya. Cabaran alarm kita panggil. Cabaran alarm. So di sini dia bukan hanya alarm yang main peranan. Dia sebetulnya bukan alarm sahaja yang main peranan. Mungkin ada orang bilang, kena buka alarm yang mungkin lagi kuat lagi. Baru kita akan bangun. Ataupun yang alarm-alarm yang mungkin kita tak suka. Jadi kita akan bangun. Dia bukan itu sahaja. Tapi ada tips-tips yang lain yang mungkin kita boleh lakukan. Biar mungkin agak mudah untuk kita bangun malam. So di antara yang pertama adalah at-ta'am, iaitu makanan. Makanan main peranan. Maknanya apa? Jangan sampai kita makan terlalu malam sangat. Sehingga kenyang. Betul-betul kenyang. Bila kita dah kenyang, kita rasa berat, tidur. Kan biasanya macam itu. Dah makan, kenyang. Kena aircon lagi, Ustaz. Selamatlah. Kan? Dia akan rasa penat, dia akan rasa lelah, dia akan rasa malas. Jadi makanan main peranan. Dan dalam makanan ni pun ada makanan yang sihat, yang bergizi, ada makanan yang tidak bergizi. Yang sihat, yang bergizi, inilah yang patutnya kita makan. Yang berkhasiat. Ada serat dan sebagainya. Yes, sebab itu dalam Al-Quran disebutkan tentang adanya makan dengan makanan yang halalan tayyiban. Dia bukan masalah halal sahaja. Ramai masih fikir, selagi dia halal, okey. Yes, okey. Tapi lebih baik kalau makan halalan tayyiban. Maksud tayyiban ni apa? Yang baik, yang bergizi, yang menyihatkan. Maaf kata, contohnya adanya french fries dan lain-lainnya yang betul-betul berminyak dan lain. Halal tak kan? Halal. Yes. Tapi apakah dia tayyib untuk badan kita? Itu masalah dia. Dan bila tak tayyib, maknanya dia tak menyihatkan badan, tidak memberikan gizi, tidak memberikan energi yang lebih, maka di situ kita pun tak ada energi untuk bangun malam tu.
Sebab apa? Badan tak sihat. Dia tak semestinya, maksudnya sihat ni Ustaz, maaf kata contohnya sihat tu maknanya yang betul-betul cantik gitu. Tak semestinya. Dia bukan masalah rupa, tak. Masalah daripada dalaman tu. Ada orang yang kadang-kadang dia kurus kecil, macam saya ke apa kan. Tapi ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada penyakit ini, ada penyakit itu. Ada. Tapi ada yang mungkin agak besar, tegap, tapi tak ada penyakit, alhamdulillah, sihat walafiat. So masalah adalah dalaman. So masalah perut ni. Itulah di antara yang paling penting sekali. Jaga apa yang kita masukkan dalam perut. Bukan masalah halal dan haram lagi, tapi masalah sihat ataupun tak sihat. Jadi kita sebagai masyarakat Islam Singapura perlu menjaga kesihatan. Itu di antara yang paling penting juga, kita sebagai orang Islam perlu menjadi orang yang sihat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah diberikan 3 hadiah oleh Raja Muqawqis daripada Rom. Dia ada 3 hadiah. Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah, iaitu pembantu daripada raja tersebut. Kemudian dijadikan isteri oleh Rasulullah SAW hingga mempunyai anak namanya Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Al-Himar, iaitu Duldul. Himar tu donkey ataupun keledai. Yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menunggang juga, yang dipanggil sebagai namanya Duldul. Kemudian yang ketiga adalah Tabib, iaitu doktor. Tapi di antara 3 hadiah ni, yang mana yang Rasulullah SAW berikan balik? Tabib lah Yang tabib. Sebab apa? Sebab dikatakan nahnu qaumun. Kita adalah kaum yang tidak makan kecuali kita lapar, dan kita akan berhenti sebelum kita kenyang. Itu menunjukkan bahawasanya kita kaum muslimin ni adalah orang-orang yang sihat. So maknanya di sini menunjukkan bahawasanya kita pun pemakanan pun main peranan di sini. Jadi untuk bangun malam di antaranya jaga pemakanan. Itu yang paling penting, yang pertama. Kemudian yang kedua, of course, bila jaga pemakanan, selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kekuatan untuk bangun solat tahajud. Ini yang penting. Jadi mana kita ada usaha, tapi kita jangan mengatakan hanya dengan usahaku sahaja aku boleh bangun. Yes, betul. So dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang mungkin dia jaga pemakanan. Dia rasa diri dia sihat, dia berotot dan lain-lainnya. Tapi untuk bangun tahajud tu susah. Tapi berapa ramai orang yang kurus, dah tua, dah berumur, tapi tak pernah tinggalkan solat tahajud. Betul. So di sini kata tahajud pun dia bukan tahajud, tapi ada sabdu kat situ. Tahajud. Maka ada sebahagian ulama mengatakan kenapa disebut dengan kata tahajud, adanya sabdu. Ustaz Muslim kan ajar tajwid. Kalau ada sabdu, maknanya maksudnya apa tu? Penekanan lah. Adanya penekanan. Yes. Adanya, kalau tahajud dia punya jim dia tu, kalau ada sabdu maknanya ada double huruf, betul? Betul. So maknanya ada double huruf dengan adanya penekanan. Betul. Di sini begitu juga, untuk melakukan tahajud perlu ada double effort. Double effort. Extra effort maksudnya. Boleh tanya dengan orang-orang yang selalu solat qiyamul lail di luar Ramadan pun, dalam Ramadan atau luar Ramadan. Tanya mereka, senang tak bangun tahajud awal-awal tu? Susah Ustaz. Sebab apa? Dia kena letak a bit more effort. Mungkin subuh still okay lagi lah. Tapi bangun malam, tahajud yang mana kita dah bekerja dan lain-lain, nak bangun lagi malam tu, nak kena letak extra effort. Perlu ada double dan adanya penekanan. Maknanya bila dah buat tu, maknanya betul-betul kita nak buat. Betul-betul nak bangun. Itu yang penting. Sebab itu dinamakan tahajud, bukan tahajud. Tahajud. Tapi kalau tak bangun, dipanggil sebagai apa Ustaz? Terkejut. Terkejut boleh. Tak hajud boleh. Tak hajud. Saya tak tahajud. So itu dipanggil sebagai tahajud. So maknanya yang kedua tu, so yang pertama adalah pemakanan. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga,
adalah selalu adanya macam tadi kata dawam ataupun istiqamah. Itu pun akan membantu. Jadi ketika kita dah melakukan, kita dah buat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sekali hari kelima tu kita rasa, ya Allah nak bangun tu, oish, berat betul. Ingat balik. Kita daripada awal kita nak istiqamah tu. Takkanlah disebabkan penat yang ini je kita terus matikan. Takutnya apa? Besok-besok tak payah buat lah. Semalam pun tak buat. Ada bisikan gitu, So selagi kita nak teruskan, okey, terus. Kita jangan stop. Once kita stop, nak start balik tu, nak kena start balik daripada awal yang tadi tu. Maknanya kena ada double effort lagi, ada apa. Tapi kalau orang yang, boleh tanya sekarang, orang-orang yang sudah lama solat qiyamul lail, sudah lama solat tahajud di luar Ramadan pun, tanya dengan dia sekarang. Sekarang lebih mudah tak daripada yang awal? Dia akan bilang apa? Lebih mudah. Sebab apa? The istiqamah tersebut. Masya-Allah. Ada rasa sifat nak jaga keistiqomahan itu bukan suatu benda yang mudah. Adalah suatu benda yang sebetulnya yang berat, yang susah pun. Ada tak yang sekarang yang mungkin Ustaz Muslim tengah jaga ni istiqamah? Istiqamah berpuasa insya-Allah. Istiqamah Ustaz. Di luar Ramadan Tak, maksudnya dalam Ramadan ni lah. Dalam Ramadan. Itu kita pun sama Ustaz. Memang kena wajib. Dia wajib. Mungkin dekat luar-luar ke apa, ataupun mungkin Ustaz Muslim ada kenal siapa-siapa yang mungkin tak ada buat macam ini, kemudian Ustaz nasihatkan, ataupun daripada segi anak-anak murid ada? Belum ada lagi. Yang tadinya daripada Iqra' ke apa, ataupun tak tahu baca, terus dia bilang yang dia nak istiqamah untuk nak baca ni Iqra', kemudian sudah sampai ke Al-Quran, ada? Ada, masya-Allah ada. Memang permulaan tu subhanallah. Kalau dia, tapi ada juga Ustaz, tapi lebih ramai, lebih ramai yang jumpa yang gagal separuh jalan. Gagal separuh jalan. Kita kat masjid. Saya faham. Ada kelas Quran free untuk pengetahuan jemaah, kita ada kelas Asy-Syifa, kelas kita berikan secara percuma lah kepada jemaah siapa nak belajar. Nanti awal tahun registration, masya-Allah, 20 orang, 30 orang. Sampai pertengahan tahun Ustaz, ramai banyak syuhada. Yang syahid semua Bukan Ustaz Syahid Syahid lain. Banyak yang itulah gugur separuh jalan. Tapi sayangnya kerana ada komitmen dan sebagainya kan. Tapi itulah. Tapi komitmennya biasanya seperti itu Ustaz. Sebab saya pun ajar. Saya pun tahu. Ustaz pun sendiri mengajar kan. Kelas bahasa Arab pun ataupun pernah ajar Asy-Syifa ke. Memang macam itu. Dia kadang-kadang nanti pertengahan nak kena hantar cucu ataupun nak kena ini, nak kena itu. 2, 3 hari, alamak, dah tertinggal pelajaran. Kalau tak ada, nanti nak start lagi daripada sini. Ataupun dah lama tak ini, alamak, dah lupa pula. Nak kena start lagi daripada awal. Nanti tunggu tahun depan, register lagi. Register lagi. Tapi jangan diulang perkara sama. Betul juga. So, di sini perlunya ada sifat istiqamah tu. Nak jaga keistiqamahan. Itu yang saya rasa yang paling penting yang untuk kita jaga. Kalau untuk nak senang bangun qiyamul lail tersebut. Yes. Di mana kalau kita tak sahur pun kita boleh qiyamul lail sebenarnya kan? Betul. Jadi setidaknya macam tadi tu kalau macam dia kerja dah penat dan lain-lainnya, then waktu sahur tu sebelum sahur solat dulu tahajud, witir ke apa. Ya. Baru setelah itu kita sahur. Kira 2 rakaat ke kan? Sikitlah walaupun tak banyak, insya-Allah. Ya. Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkenaan dengan qiyamul lail ni, macam mana kita walaupun dah set alarm sebanyak-banyaknya Betul. kita tengoklah, kita perlukan tips-tips yang tadi untuk kita jaga pemakanan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita terus beristiqamah dalam amal kita insya-Allah. Baiklah Ustaz, sebagai penutup, amalan yang kita boleh teruskan lepas Ramadan. Apa amalan-amalan kita boleh teruskan? Antaranya yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu apa? Puasa 6. Dia panggil sebagai di antaranya puasa 6. Puasa 6. Iaitu dia tak jauh pun. Dia straight. After bulan Ramadan, hari raya pertama, haram untuk puasa.
Okey, nasib baik Ustaz cakap haram. Jangan ustaznya Takut orang terpuasa. pergi rumah raya tengok apa? Puasa. Makcik semangat je. Cik makan cik. Tak apa saya buat. Makcik puasa. Jangan. Tak lah. So, the first Syawal tu haram untuk puasa. Dah start daripada second Syawal tu. Terus Ustaz Enggak. Sebaiknya. Sebaiknya. Kita masih lagi ada momentum tu lagi. Jangan jauh-jauh. Bila kita dah hari pertama tu kita dah tak puasa. 2 tak puasa, 3 tak puasa, nak start balik tu nak puasa balik. Alamak, baru habis Ramadan nak puasa lagi. So masih ada momentum tu lagi. Habiskan dulu. Kalau boleh, kalau mampu. Tapi kalau macam ada orang datang rumah ataupun kita nak beraya apa, then boleh cari hari-hari yang lain. Tapi kalau boleh jangan terlalu jauh sangat. Ataupun tak semestinya kena habiskan 6 terus. Buat satu pun terpulang. Tak ada masalah. Cuma di sini kalau dalam hadis Nabi SAW kan katakan siapa sahaja yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, maka pahalanya kasiyamud dahri. Iaitu dia seperti dia berpuasa selama 1 tahun. So ni di antara dia punya fadilatnya. So di sini Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Kemudian di antara sunnah lagi, tak jauh-jauh terus adanya puasa 6. Betul. Menunjukkan bahawasanya setelah kita dah istiqomah ni semua, kemudian kita kembali lagi untuk buat yang sunnah ni, kalau boleh teruskan lagi. Selain daripada itu, boleh tambah dengan puasa Isnin Khamis dan lain-lainnya. Ataupun 13, 14, 15, Ayyamul Bid. Itu pun kalau boleh teruskan. Jadikan suatu amalan yang lazim. So itu di antara itu. Kemudian daripada yang bulan Ramadan ni apa yang kita buat juga di luar Ramadan. Cuma itu masalah je sedihnya. Kadang-kadang kalau sama jugalah kalau untuk macam rumah-rumah kita ke apa kan. Bulan Ramadan ada, tanya apa je. Makanan-makanan sunnah semuanya ada. Kurma, habatus sauda, semua ada. Madu semua ada. Sebab kita nak minum untuk energi kan. Tapi bila dah keluar Ramadan sedihnya. Ada energi juga, Red Bull. Red Bull Alia. Tak ada. So di luar Ramadan tu kita punya amalan pun dah berkurang. Kemudian kita punya makanan sunnah, makanan yang kita biasa makan bulan Ramadan pun dah berkurang. Yang tadinya bulan Ramadan, walaupun kita tahu bulan Ramadan pahalanya ekstra. Bila kita buat apa charity dan lain-lain. Tapi di luar Ramadan pun kalau boleh, yang macam mana kita buat charity, kita buat charity teruskan juga. Jadi para jemaah, teruskan, yes. Ingat untuk kita teruskan, orang kata menderma, teruskan kita menyumbang. Betul. Kalau sekiranya ada ingin terus menyumbang ke Masjid Muttaqin, boleh juga. Ini salah satu amalan yang baik adalah untuk kita sign up untuk Jairo. Bulanan potong berapa untuk masjid, ataupun sekarang kalau anda ingin lakukan, ni kita masih lagi dalam bulan Ramadan ni kan, boleh pena kepada UEN S80MQ0020C Masjid Al-Muttaqin. Ya. Hafal saya nombor tu. Wah. Biasa. Baguslah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So sebab bagi saya kita tak tahu, kadang-kadang amalan-amalan kita ni takutnya masih belum cukup lagi ketika Allah SWT panggil kita. Walaupun kita rasa Ramadan ni kita dah buat full blast. Kita dah kasih the max. Tapi kita tak tahu setelahnya itu kita memang macam mana. Tapi mudah-mudahan mana tahu ada amalan-amalan yang kita buat di luar Ramadan tu boleh membantu kita dalam kita punya mizan, timbangan kita. Bukankah dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan suatu kebaikan walaupun sebesar zarrah, khairan yarah, itu baik baginya. Dia akan nampak. Apa-apa So, saja. itu takutnya gitu je. Takutnya dalam timbangan tu disebabkan oleh 2 rakaat ataupun puasa yang kita lakukan di luar Ramadan tu dapat membantu kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan dalam ataupun di luar Ramadan pun. Jadi kalau boleh, nasihat saya yang terakhir adalah di antaranya selalulah istiqamah. Apa yang kita lakukan bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk lakukan di luar Ramadan juga, insya-Allah. Dan juga kita teruskan amal kebaikan. Dah selesai satu amal, kita sambung yang lain. Seperti mana Allah Taala sebut dalam Quran, fa idza faraghta fansab.
dah selesai satu amal, jangan kita kosong tak ada benda. Tapi kita fansab, maknanya kita berpindah pada amal lain. Kita dah Ramadan, dah bagus, Alhamdulillah. Kemudian kita berhari raya dan lepas hari raya pun kita sambung lagi amal-amal yang lain seperti mana Ustaz Fadil telah terangkan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas sama-sama insya-Allah. penerangan-penerangannya yang penuh bernas, penuh berkhasiat dan bergizi Ustaz. Ini orang kata khasiat rohani Ustaz. Thayyib halalan thayyiban. Halalan thayyiban ni dah confirm halalan thayyiban Ustaz. Tak payah cap halal lagi, tak payah Ustaz. Dan insya-Allah lah nanti lepas ni yalah lagi 1 jam gitu yalah untuk khasiat jasmani berbuka puasa lah insya-Allah. Insya-Allah. Dengan satu lagi saya boleh nasihatkan boleh, untuk yang silakan. berbuka puasa ni, since kita dah masuk 10 hari yang terakhir, ketika nak berbuka tu kadang-kadang kita dah berapa hari ni mungkin kita selalu fokus dalam makanan. So maknanya makanan dari hidang depan kita, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga pun jangan lupa. Sebab doa itu ketika seorang tu nak berbuka ataupun dalam keadaan berpuasa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, especially time nak buka tu. Sampai dibuka kan. Maaf kata contohnya ada agama lain yang ketika nak makan semua family ada. Semua family ada. Dan mereka sebelum makan tu mereka akan doa. Dan yang nak doa tu tukar-tukar. Kadang-kadang bapa yang pimpin, kadang-kadang mak yang pimpin, kadang-kadang anak pun yang boleh pimpin doa. Kita sebagai orang Islam, kita boleh ambil kebaikan seperti itu. Betul. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bila nak berbuka ni, minta dulu, okey, hari ini ayah yang bacakan doa. Baca doa apa sahaja. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, tolong berkatilah kerja-kerja kami. Ya Allah, jadikan anak-anak aku anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan isteri aku isteri yang soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya ibunya pula. Ya Allah, tolong berkati rezeki yang dicari oleh suamiku selama ini, ya Allah. Kemudian jadikan anak-anakku anak-anak yang taat kepadamu, ya Allah. Dan lain-lainnya. Kemudian besok lagi anak-anaknya juga doa. Ya Allah, tolong berkati kehidupan ibu bapa kami. Ya Allah, tolong berilah mereka rezeki sebagaimana ibu bapa kami ini berikan rezeki kepada kita sebagai berbentuk suatu makanan dan lain-lainnya. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak minta? Boleh minta. Boleh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antara waktu yang terbaik. Adalah waktu iftar. Yes, masya-Allah. So di sini kalau boleh kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. So bukan hanya doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu, bukan hanya itu sahaja. Tambahkan lagi dengan doa-doa yang lain. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nangis di hadapan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur Allah masih hidangkan makanan untuk kita berbuka puasa, untuk iftar. Ada sebahagian negara-negara lain yang mungkin nak iftar tu pun tak ada makanan yang dia untuk berbuka puasa, hanya ada air. Kalau tu pun ada air yang suci, yang bersih. Kalau tak ada, ya begitu. Nak macam mana? So di situ bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dapat hidang makanan-makanan yang lezat. Kuih raya lah ataupun apa sahaja jenis kuih-kuih semua kat bazar semua ada kat depan. Tak ada bazar, ada. Itulah. Sedih. Jangan sedih. Wahlah, masya-Allah Ustaz. Satu tips yang terakhir untuk kita jadikan pedoman, jadikan peringatan, jangan kita terlepas untuk berdoa untuk ahli keluarga dan sebagainya sebelum kita berbuka puasa. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ustaz pada hari ini. InsyaAllah. Para jemaah dan muhtaram sekalian, begitulah akhirnya forum Salam Ramadan, dan mengikut apa Ustaz kata, kita akan istiqamah lah. Mana lepas Ramadan tu tak adalah masjid tutup kan, masjid tak ada program. Kita rehat seketika, tapi kita akan bersambung dengan program-program yang lain yang biasa kita lakukan. Kuliah-kuliah kita akan mula semula insya-Allah. Asal lepas 2-3 minggu raya kita akan mulakan insya-Allah, dan terus saksikan kami di Masjid Al-Muttaqin insya-Allah. Sekian, itu saja Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.